أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah kita dapat jumpa lagi pada hari ini, berjumpa secara rakaman di atas sebab larangan perintah kawalan. Semoga COVID ni dia tidak menghalang kita untuk terus menuntut ilmu. Semoga dengan apa saja ujian yang Allah turunkan pada kita, dia tidak menghalang kita untuk terus taat kepada Allah. Dan moga-moga dia menjadi hikmah, ada hikmah dan rahmat di sebalik apa yang kita alami sekarang ini. Dan kita hendaklah terus melahirkan rasa syukur bila kita dapat duduk dalam majlis ilmu, kerana antara tanda bila Allah nak jadikan seseorang itu kebaikan pada dirinya, antaranya dikatakan Rasulullah sebut apa, diberi dia faham pada agama. Maka bila Allah nak sesuatu kebaikan, pastilah makhluk lain tidak boleh menghalang. Bila Allah nak satu kebaikan, pastilah makhluk tidak boleh menghalang. Kerana Allah itu innaka ala kulli syai'in qadir. Allah itu sangat berkuasa atas setiap sesuatu. Semoga kita masuk dalam golongan yang Allah nak kebaikan pada diri kita. Okey, kita terus sambung pada kitab yang kita baca dekat surau Bandar Puteri. Kita baca Ayuhal Walad dan dah sampai pada, kalau saya tengok yang saya ingat lah, nasihat ke-15, faedahnya ke-4. Faedah apa ni? Ini adalah faedah 8 daripada faedah yang kita baca nombor 4. Apabila dikatakan dalam kitab ni, Imam Hatim Al-Asam adalah murid Imam Asy-Syaqiq Al-Baqi. Asy-Syaqiq Al-Baqi ni, dia pernah tanya dengan Imam Hatim Al-Asam. Dia kata apa? Engkau telah belajar daripadaku selama 30 tahun. Lamanya dia mengaji. 30 tahun lamanya. Maka apakah ilmu yang telah engkau dapat? Maka Imam Hatim Al-Asam ni, dia kata, aku telah menghasilkan 8 faedah dari apa yang aku pelajari. Dia boleh simpulkan 30 tahun ini, dia boleh simpulkan 8 perkara. Dan kita dah baca nombor 1, yang mana dia kata lebih kurang begini. Dia kata, aku nampak ramai orang mengumpul kekasih, dan aku nampak kekasih-kekasih itu hanya menemani mereka di dunia dan tidak dapat menemani mereka di alam lain. Dan aku dapati ada seorang kekasih bukan sahaja menemani di dunia, tetapi dapat menemaniku di alam barzah. Dan kekasih itu aku dapat simpulkan, ia bernama amal soleh. Maka dari itu dia kata, aku tekad untuk mengumpul kekasihku ini untuk kebawa bersama dalam barzah, yang mana ia akan menghiburkan hatiku. Dan pastinya dia tak meninggalkan aku untuk duduk bersendirian. Itu faedah yang pertama yang kita dah baca dulu. Faedah yang kedua, kita dah baca dekat surau rasanya. Faedah yang kedua apa? Aku melihat makhluk ini sentiasa ikut kehendak nafsu dan menunaikan kehendaknya. Jadi aku bertekad, dia kata, untuk melawan hawa nafsu ni. Supaya apa? Supaya dikatakan dia membaca firman Allah, dan ada pun orang yang takut akan berdiri di hadapan Tuhannya dan menahan nafsu daripada kehendak-kehendaknya, maka orang itu akan dijadikan bagi syurga sebagai tempat tinggalnya. Dia baca firman Allah dalam surah An-Naziat ayat 40-41. Nah, faedah ketiga apa? Aku melihat setiap orang berusaha menghimpunkan harta benda dunia. Lalu aku terus suka mengorbankan apa jua yang aku dapatkan dari harta benda dunia. Lepas tu dia kata, satu, orang sayang pada benda, tapi orang benda yang dia sayang, makhluk yang dia sayang, tak dapat teman dia, kecuali ada satu perkara yang boleh teman dia sampai alam barzah, itu nama dia amal soleh. Maka dia melihat, dia menyimpulkan, dia harus mengumpul sebanyak mungkin amal soleh. Nombor 2, dia kata,
Aku tengok sebagai makhluk ikut kehendak nafsunya dan dia tahu dan dia yakin mengikut kehendak nafsu ni suatu yang sangat membahayakan. Jadi dia tekad apa? Untuk melawan nafsu. Supaya dia mendapat ganjaran apa dia? Dia jadikan baginya syurga itu sebagai tempat tinggalnya. Faedah nombor 3 dia cakap dengan guru dia, aku lihat manusia banyak himpun harta benda dan tidak mahu mendermakannya. Lalu aku bertekad apa? Untuk mengorbankan harta benda dunia ni untuk diinfakkan, dibagikan di kalangan fakir miskin. Supaya harta benda ini tersimpan pahalanya di sisi Allah. Itu faedahnya ketiga. Lalu pagi ni, hari ni, kita nak baca sambungan dalam kitab ni, faedahnya keempat. Dalam kitab ni muka surat 47. 47. Sesungguhnya, macam saya selalu cakap, Imam Ghazali ni, dia mengambil perkataan Imam Hatim Asam ni. Imam Hatim Asam ni dia kata apa? Dia mulakan dengan kesimpulan daripada apa yang dia belajar 30 tahun. Dia menggunakan perkataan sesungguhnya. Sesungguh ni maksudnya benar. Ini bukan satu tipu. Ini bukan satu hilah. Tapi ini adalah sesuatu yang dikatakan sungguh-sungguh. Sesungguhnya, dia kata, aku melihat. Dia melihat bukan hanya dengan mata. Orang-orang soleh ni, dia melihat dengan satu lagi mata dalam hati. Itu nama dia basirah. Itu nama dia melihat dengan mata hati. Hanya orang yang memiliki hati yang hidup saja, dia boleh melihat dengan mata hati. Tetapi kalau hati mereka mati disebabkan dosa yang mereka lakukan, disebabkan dia dikawal oleh nafsu atau disebabkan dia memiliki cinta dunia yang melulu. Penuh dengan cinta dunia, menyebabkan hati dia akan gelap. Maka mata hati itu dia tak dapat tengok. Tak dapat tengok. Mata jasad ni lain. Mata jasad ni dia tengok pada apa yang boleh nampak pada zahir. Mata jasad ni dia boleh lihat, guru kata dulu, dia boleh lihat apabila ada cahaya, dia nampak. Itu mata yang kita ni lah, mata zahir. Kalau kita duduk dalam gelap, kita tak nampak apa. Walaupun mata kita buka. Kenapa? Dia tak menerima cahaya. Begitu juga guru kata mata hati ni, dia hanya akan melihat bila dia menerima cahaya. Cahaya apa? Itu dikatakan cahaya ilmu. Cahaya makrifah, dia kenal Tuhan dia. Jadi dengan cahaya ilmu ini, mata hati ini terbuka dan melihat. Begitulah ulama' ni dia belajar 30 tahun, dia menerima cahaya ilmu yang banyak. Dan dengan cahaya ilmu ini menyebabkan terbukanya mata hati dia. Dengan itu dia boleh melihat. Melihat apa? Melihat benda-benda yang dia boleh jadikan pengajaran. Itu dikatakan hati nurani. Nur, ada nur. Dia ada cahaya. Cahaya itu disiram dengan apa? Cahaya itu disiram dengan ilmu. Dengan ilmu itu dikenal. Bila kenal itu dia membuat kesimpulan berdasarkan hati yang tidak buta. Kalau hatinya buta, dia akan buat kesimpulan lain. Itu dia kata ni, aku melihat. Lihat apa? Dia lihat dengan mata hati. Dan dia mengambil pengajaran daripada apa yang dia lihat. Kalau kita tak ambil pengajaran daripada apa yang kita lihat, dia hanya tinggallah mental exercise. Hanya tengok, dah tak dapat apa. Tetapi orang soleh dia tengok, dia belajar. Sebab mereka yakin apa yang Allah buat, apa yang Allah ciptakan, apa juga kejadian yang berlaku, di sebalik itu mesti ada hikmah dan pelajaran yang mesti diambil. Sama jugalah macam kita alami sekarang ni. Mesti ada hikmah dan pelajaran yang kita ambil. Kalau tidak, dia hanya jadi benda yang tidak membawa apa-apa manfaat. Okey. Aku melihat sebahagian daripada makhluk ni. Dia kata sebahagian, bukan semua makhluk. Sebahagian daripada makhluk ini ada yang menyangka, ada yang sangka, ada yang mempunyai pegangan, ada yang memaham, ada yang meyakinkan. Apa dia? Bahawa kemuliaan dan keagungan itu. Kemuliaan dan keagungan itu. Dia kata benda yang orang cari, apa dia? Kemuliaan dan keagungan itu. Adalah terletak, dia kata, adalah terletak. Terletak apa? Satu. Boleh tanda situlah, kalau ada kitab boleh tanda nombor 1. Banyaknya kaum dan pengikut.
Itu tanda mulia. Sekarang ni ada social media. Ada followers. Ada followers. Bila ada followers, jangan rasa kita mulia. Tak. Ha. Bila ada followers, kita rasa kita mulia. Ini yang dikatakan oleh Imam Hatim Asam. Ramai pengikut. Ramai pengikut. Dekat Instagram ke, dekat mana ke, dekat Facebook ke, banyak friend ke, apa benda ke. Ramai orang nak ikut tengok apa dia buat. Belum tentu dia mulia. Dia berfikir macam itu. Bagi ramai orang kenal, hidup dia mulia. Bukan? Imam Hatim Asam dah cakap ni. Dia dah cakap ni. Lebih kurang 900 tahun lalu. 1000 tahun lalu. Dia dah cakap perkara ni dah. Waktu tu tak ada social media. Waktu tu tak ada social media. Lalu, ia tertipu dengan cara berfikirnya itu. Ulama' ni kata, Imam Hatim Asam kata, dia cakap dengan guru dia, aku tengok ramai orang sangka kemuliaan ni terletak pada ramainya kaum, ramainya pengikut. Ramainya kaum ni termasuklah ramainya keturunan. Dia rasakan diri dia mulia. Adanya ramai orang ikut dia. Ramai orang ikut dia. Dia rasa diri mulia. Imam Hatim Asam kata apa? Ia tertipu dengan cara berfikirnya itu. Lepas tu cara berfikir dia betul. Allah bagi akal ni untuk berfikirlah. Biar cara berfikir itu betul. Biar kita faham. Kejayaan maksud apa? Kemuliaan maksud apa? Ada orang faham kejayaan ni, dia dapat kerja yang bagus. Dia dapat sijil yang besar-besar. Dia dapat sijil yang tinggi-tinggi. Dia berjaya membina empire harta. Dia berjaya membina empire perniagaan dia. Dan empire perniagaan dia dikenali orang. Dia punya pelanggan yang banyak. Sebut nama dia je, semua kenal. Itu bukan mulia. Itu bukan tanda kemuliaan. Itu bukan tanda kemuliaan. Kejayaan ni guru-guru dah ajar. Apabila kita dapat taat pada Allah, itulah berjaya kita. Dan kita dapat taat pada Allah, maknanya kita dapat melaksanakan apa benda matlamat kita dijadikan. Ada dua je. Dalam Quran kata, satu untuk ibadah pada Allah, satu untuk jadi khalifah. Khalifah ni maknanya apa? Khalifah ni untuknya mentadbir urusan kita ni sebagaimana Allah kehendaki. Jadi saleh dan musleh. Bukan saja baik, tapi boleh mengajak dan membawa orang pada kebaikan. Jadi bila dapat dua ni, barulah dia kata kita menepati SOP apa maksud Allah jadikan kita. Itu kejayaan dia sebenarnya. Itu kejayaan kita sebenarnya. Dan Quran pun dia banyak sebut. Ada yang kata, qad aflahal mu'minun alladzina fi solatihim khashi'un. Berbahagialah, berjayalah orang mukmin. Siapa? Yang khusyuk sembahyang. Dia sebut juga. Banyaklah benda kejayaan-kejayaan ni. Dan kejayaan inilah yang disebutkan kadang-kadang dalam azan. Marilah menuju kejayaan. Dan azan inilah diperdengarkan pada anak-anak. Supaya apa? Supaya dia menuju kejayaan hidup dunia dan akhirat ni. Jadi, pertama, dia melihat ramai orang tertipu, menyangkakan banyaknya kaum, banyaknya pengikut ini adalah kemuliaan. Secara terang dan jelas, Imam Hatim Asam kata, ulama besar dia kata, lalu ia tertipu dengan cara berfikirnya itu. Kita jangan fikir ginilah, ulama ni nasihat kita. Dengarlah kata-kata ulama. Jangan dengar kata orang yang tak faham agama. Jangan dengar orang yang memfaham kiblat dia adalah dunia. Yang orang kata berjaya tu yang tu lah sekarang. Orang ada empire perniagaan yang besar. Ditonjolkan diri mereka. Ditanya mereka macam mana mereka berniaga. Ditanya mereka macam mana mereka berusaha. Sedangkan itu ulama dah kata bukan kemuliaan. Dan ada pula nombor dua, dalam faedah keempat ni, nombor dua, ada pula sebahagian daripada mereka menyangka. Tadi disangka dengan banyak kaum, banyak mengikut ni mulia. Imam Hatim Asam kata apa? Tertipu dengan cara berfikirnya itu. Nombor dua, ada pula sebahagian dari mereka sangka. Belum tahu betul lagi. Dia hanya sangka apa?
kemuliaan dan keagungan itu terletak pada banyaknya harta benda. Ha, banyaknya harta. Memang manusia sangka ni semua. Sebab tu ada senarai 10 orang kaya di dunia. Ada senarai 10 orang kaya dalam Malaysia. Bukan salah kaya, tapi itu bukan kemuliaan. Bukan salah jadi kaya, tapi itu bukan kemuliaan. Banyak harta benda dan anak buah. Ha, yang salah ni apa? Lalu ia merasa sombong. Tak sombong tak apa. Dia ramai anak buah. Dia ramai orang yang dia boleh petik jari je orang ikut cakap dia. Kenapa? Dia banyak harta. Dia kaya. Tu kita nampak. Memang jadi kat dunia kan. Jadi kat masyarakat kita. Kalau orang kaya ketawa, orang lain pun ketawa. Padahal dia bukan nak buat lawak pun. Kenapa? Dia nak please, dia nak ambil hati orang kaya tu. Kalau orang kaya tu bersedih, ramai hantar ucapan tak dia. Tapi kalau orang biasa, orang tak peduli. Betul. Kenapa? Dia nak please, dia nak ambil hati. Dia nak ambil hati. Ramai orang nak memperkenalkan diri dia pada orang kaya. Kenapa? Dia rasa dia boleh dapat satu. Dia rasakan orang itu mulia. Apa? Dia menyangka apa? Kemuliaan itu terletak pada banyaknya harta benda dan anak buah. Lalu ia merasa sombong dengan demikian itu. Dua. Ini cara merasakan, memikirkan ini adalah kemuliaan. Ini adalah benda yang salah. Dua. Tiga. Apa dia? Tiga. Apa dia? Ada orang pula yang menyangka, nombor tiga ni, ada orang pula yang menyangka bahawa kemuliaan itu, keagungan itu berpunca daripada kemampuan merampas hak orang lain dan menzalimi mereka. Sebab apa? Dia ada kuasa, dia ada harta. Dia boleh buat dengan harta tu, dia boleh beli orang ni, dia boleh ambil orang ni punya, dia boleh rampas orang ni punya. Dia rasa, wah, diri dia mulia. Serta menumpahkan darah-darah mereka. Ini juga salah. Ada juga orang buat dunia gini. Dia menguasai. Kenapa? Dia ada kedudukan. Dia menguasai. Kenapa? Dia ada harta. Tu nombor 4. Dan ada juga yang menyangka, dia kata, bahawa kemuliaan dan keagungan itu berpunca daripada banyak membuang-buang harta dan melakukan pembaziran dan keterlaluan dalam berbelanja. Kata tunjuk lah. Kahwin habis 700,000 buat benda kahwin. Bercerita dengan orang. Dia ingat orang kata, wah dia ni bagus, hebat ni, mulia ni. Dia tak tahu. Sebenarnya dia laku pembaziran. Itu buat cerita buat kahwin. Rumah, kenderaan. Allah. Ini sekarang pun kita banyak lihat. Memang kita dah lihat dah. Bukan saja zaman Hatim Al-Asam ni. Zaman Imam Ulama Hatim Al-Asam ni, dia melihat ni 1000 tahun lalu ni. Dulu dah ada rupanya. Sekarang lagi teruk. Membalik. Dan yang membalik inilah yang disebut-sebut. Yang disebut-sebut. Buat ni, buat perkahwinan, dia punya pelamin ni katanya sampai 200,000. Tak masuk akal. Orang miskin dengar, sedih. Dia kata kalau bagi aku makan ni pun bagus. Kalau tolong aku, anak aku sekolah pun bagus. Dia tak tahu orang miskin dengar, rasa sangat sedih. Tapi daripada dia, ini adalah kemuliaan. Pada dia, ini adalah keagungan. Pada dia, dia tanda ini dia memiliki dan dia boleh buat. Ini dia tak faham. Ini dikatakan pembaziran dan keterlaluan. Beli kasut harga beribu, beli beg tangan harga beratus ribu. Macam-macam kita dengar lah ni. Jangan ikutlah. Jangan pula kita tengok, wah hebat. Bukan, dia tak hebat. Wah mulia dia tak mulia. Dia tak mulia, jadi dah faham. Itu apa? Itu nama membazir. Bukan tak boleh beli, pada-pada lah.
dengan harganya berpada-pada lah. Dengan harga berpada lah. Bukan lebih Allah. Kita dengar pun takut kadang. Kadang duit yang dia belanja untuk beli keperluan dia tu, kalau kita kumpul 2 keturunan pun kita tak dapat beli. Kenapa tu? Dia katakan dia rasa dengan benda tu orang pandang dia dan dia akan mulia di sisi manusia. Di sisi Allah dia tak mulia. Jadi sangkaan yang salah tu ada 5. Sangkaan yang salah tu ada 5. Satu tadi saya ulang balik, dia rasa mulia dengan banyak kaum dan pengikut. 2, dia rasa mulia dengan banyak harta benda dan anak buah. 3, dia rasa mulia dengan kemampuan dia merampas hak orang lain. 3. Nombor 4, dia rasa mulia dengan menumpahkan darah dan menzalimi orang lain. 4. Nombor 5, dia rasa mulia dengan membuang-buang harta dan melakukan pembaziran dan keterlaluan di dalam berbelanja. 5. Dia lihat. Imam Khatib Al-Hasan lihat dengan mata hati dia. Dia melihat persekitaran dan dia belajar. Ada orang ni sangka mulia ni gini. Ada orang sangka mulia ni gini. Ada orang sangka mulia ni gini. Lalu aku memikirkan, itu dikatakan melihat dengan mata hati dan berfikir. Bukan lihat bodoh gitu je. Lihat, fikir. Fikir ni apa? Supaya kita ambillah pengajaran. Ambil pengajaran. Kalau kita tak ambil pengajaran, mari kita fikir. Tu ulama kata fikir itu pelita hati. Bila hati dia ada cahaya, baru dia fikir. Kalau hati dia gelap dengan dosa, dia tak fikir apa. Dia tak rasa apa-apa. Itu yang dikatakan hati yang berlandaskan nafsu. Hati yang berlandaskan syaitan. Hati yang berlandaskan keduniaan. Hati yang berlandaskan dhalalah. Itu dalam kitab Tauhid kata. Hati yang diminta di sini supaya dia kenal Tuhan, supaya dia dapat melihat kebenaran, itu yang ulama-ulama sebut dalam kitab mereka, hati nurani. Ini kita boleh tengok dalam kitab Usul Tahqiq. Usul Tahqiq. Tahqiq. Usul Tahqiq. Dia kata, hati yang boleh berfikir dan mengenal Allah itu, dikatakan hati nurani. Nur, hati yang memiliki cahaya. Lepas tu, apa lagi kitab dia kata? Musannif memang ta'ala dia kata apa? Lalu aku memikirkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, maka dirujuklah pada Quran yang dia belajarnya. Dirujuk pada Quran yang belajarnya. Dan dia kata ada firman Allah yang berbunyi, Inna akramakum indallahi atqakum, surah Al-Hujurat ayat 13. Apa maksudnya? Sesungguhnya, dan di compare dengan apa Allah punya firman lah. Apa Allah kata, mulia ni macam mana? Orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Yang pentingnya, macam mana Allah lihat kita. Bukan macam mana manusia lihat kita. Yang penting macam mana Allah lihat kita. Bukan macam mana manusia lihat kita. Manusia nak lihat kita macam mana, itu urusan dia. Tapi yang penting, macam mana Allah lihat kita. Allah Ta'ala dah beritahu satu tanda aras. Satu tanda ukur. Macam mana dikatakan mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya. Saya ulang lagi perkataan ni. Tadi mula-mula tadi dia kata sesungguhnya aku melihat. Imam Khatib Al-Hasan kata. Allah juga berfirman sesungguhnya. Maknanya benar perkataan ni. Benar. Benar. Orang yang paling mulia itu benarlah dia. Benar dia. Bukan perkataan yang bohong. Bukan perkataan yang tipu. Orang yang paling mulia apa? Di sisi Allah Ta'ala itu ialah orang yang paling tinggi takwanya. Maka aku pun memilih jalan takwa. Jadi satu jalan dalam kehidupan ni. Lepas tu orang tua kata jalani kehidupan dengan sabar. Jalani kehidupan dengan taat. Jadi kehidupan ni dia berjalan, dia mengambil sempena apa? Masa yang berlalu tu lah.
Masa tu dia berjalan. Masa ni tetap dah berhenti. Masa ni dia berjalan. Lepas tu bila masa berjalan berlalu tu, dia tak peduli kita. Dia tak peduli umur kau bertambah. Dia tak peduli kau umur bertambah, kau mati dah hampir. Dia tak peduli. Dia akan terus pergi. Dia tak tunggu kita. Dan dia sangat tidak tunggu kita. Tak boleh kata stop nanti dulu. Tak. Dia akan terus berlalu. Dia tak peduli. Kau dah taubat ke belum? Tak peduli. Kau beramal soleh ke tidak? Tak peduli. Kau bergelumang dosa ke? Perantak engkau? Tak peduli. Kerja dia apa? Kerja dia datang dan pergi. Tu kalau kita tengok. Saya dah cerita dah benda ni kat surau kan tadi. Ibnu Mas'ud ni antara dia punya cara dia. Dia bila tengok je matahari tenggelam, dia akan menangis. Dia akan menangisi diri dia. Kenapa dia menangis? Dia kata apa? Dia kata sebab aku melihat bahawa umurku telah habis lagi sehari. Sedangkan amalanku tidak bertambah. Memang orang-orang soleh, para sahabat ni, dia asyik merasakan amalan dia sikit. Sedangkan amalan dia banyak. Dia merasakan apa yang dia ada daripada habuan dunia ni, dia merasakan habuan tu banyak. Sedangkan dia ada sikit aja di habuan dunia ni. Sebab apa? Dia tak peduli, dia tak heran. Tetapi orang yang tak soleh ni, dia akan merasa sebaliknya. Dia beramal sikit, dia rasa banyak dah dia beramal. Itu dia menangis lah. Dia lihat aja masanya berlalu dengan tenggelamnya matahari. Dia akan sedih hingga mengeluarkan air mata. Hingga dia berkata apa? Aku lihat umurku telah pergi sehari. Sedangkan amalanku tidak bertambah. Dia kata amalan dia tidak bertambah. Pada nilaian diri dia. Memang orang soleh tu nilaian dia gitu. Maka aku memilih jalan takwa untuk mendapat kemuliaan. Kenapa dia pilih jalan takwa? Sebab Allah dah kata dalam Quran, orang paling mulia si Allah ialah orang yang paling tinggi takwa. Maknanya takwa ni ada tingkatan lah. Ada yang paling tinggi, ada yang sederhana, ada yang sedikit. Dan aku yakin dengan sepenuh hati. Maknanya dia tak ragu. Yakin dengan sepenuh hati, dia tak ada rasa syak langsung dalam hati dia. Dia tak ada zan langsung dalam hati dia. Dia tak ada rasa waham dalam hati dia. Tapi dia 100%. Full. Penuh. Yakin. Ya. Apa dia? Bahawa apa yang disebutkan dalam Quran itu adalah benar. Tidak ada sepatah, tidak ada satu huruf punya bohong dalam Quran. Itu orang soleh dia yakin, dia pegang begitu. Adalah benar. Dan sakaan-sakaan mereka yang aku sebut tadi adalah batal dan palsu belaka. Apa sakaan mereka? Yang 5 tadilah. Orang rasa kemuliaan itu sebab banyaknya kaum dan pengikut. 1. Ada orang kata kemuliaan itu banyaknya harta benda dan anak buah. 2. Ada orang mengata kemuliaan itu berpunca daripada kemampuan merampas orang lain. 3. Ada orang mengata kemuliaan itu dikata dengan boleh zalimi orang dan tumpahkan darah orang. Tukar hati mereka. 4. Dan ada orang kata kemuliaan itu berpunca daripada apa? Membazir-bazir, buang-buang harta. 5. Ini rakaat 5 ini dia kata apa? Batal dan palsu belaka. Batal memang tak sah, tak betul, salah. Dan apa yang mereka sangka tu palsu, bohong, tipu. Dia pegang tu. Jadi sebenarnya kemuliaan itu di mana? Dia rujuk pada Al-Quran. Surah Al-Hujurat ayat 13 yang kita baca tadi. Inna akramakum innallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala itu ialah orang yang paling tinggi takwa ni. Jadi dia kata, aku pun memilih jalan takwa untuk mendapat kemuliaan. Kenapa? Sebab aku yakin dengan sepenuh hati bahawa apa yang Quran sebut itulah benar. Okey, kita nak tambah sikit lah. Daripada kitab Nasaihul Ibad. Sayyidina Uthman Al-Affan berkata, Hamsun hunna alamatul muttaqin. Awwaluha alla yujalisa illa man yuslihud din mahu wa yaghlibul farja wal lisana wa idza asabahu syai'un azim minad dunya yarahu wabalan wa idza asabahu syai'un qalilun minad din tanama zalika wa yamla'u batnahu minal halal haufan an yukhalitahu haram
Wa yaran nasa kulluhum qad najaw wa yara nafsahu qad halakat. Artinya, 5 perkara hamsun hunna alamatul muttaqin yang merupakan tanda orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang takwa. Hamsun, 5 perkara, alamat, tanda orang alamatul muttaqin. Dalam kitab Nasaihul Ibad, Sayyidina Uthman Al-Affan kata, radhiyallahu an, 5 tanda yang dikatakan orang itu muttaqin. Orang itu termasuk dalam golongan orang yang bertakwa. Apa dia? Awwaluha an la yujalisa illa man yuslihud din. Ma huwa yaghlibul farja wal lisan. Apa dia? Yang pertama, dia tidak bergaul kecuali dengan orang-orang yang boleh membaiki agamanya. Yuslihuddin. Orang takwa ni dia tak bergaul. Kecuali dengan apa? Dengan dia rasa orang tu boleh tolong dia baiki agama dia. Baiki taat daripada Allah. Baiki ibadah daripada Allah. Dengan orang ni dia bergaul. Lepas tu dia buat apa? Dia memelihara kemaluan dia. Wa yaghlibu farja. Wal lisan. Dia melihara kemaluan dia. Lagi, dia melihara lisan. Apa? Ucapan dia, lidah dia, percakapan dia, perkataan dia. Nombor satu, dia tak bergaul. Kecuali dia bergaul dengan orang-orang yang boleh baiki agama dia. Lepas tu dia melihara kemaluan dan melihara ucapan. Itu satu. Apa tu? Tanda orang takwa. Tanda orang takwa. Setiap benda tu dia ada tanda dia. Nombor dua. Apa nombor dua? Wa iza asabahu syai' azimun. Apabila mendapat sesuatu yang besar. Minad dunia, daripada kesenangan dunia. Yarahul wabala. Dia menganggapnya sebagai satu bala atau musibah. Orang takwa ni dia dapat kesenangan dunia, dia anggap bala. Kenapa? Dia bimbang dengan kesenangan dunia ni menyebabkan dia jauh daripada Allah. Sebab tu cerita yang popular yang pernah diceritakan dalam kitab-kitab. Bagaimana seorang gubernur daripada Basrah di zaman Rasulullah. Dia menjadi gubernur di Basrah. Jadi gubernur di Basrah. Jadi dia diberi oleh Rasulullah hartanya banyak untuk diagih-agihkan kepada rakyat-rakyat yang miskin. Jadi dia bawa balik harta tu. Dia berkata dengan, ni zaman apa? Zaman Umar Al-Khattab. Jadi gubernur ni, orang soleh, dia bawa balik harta, Umar Al-Khattab ni beri untuk diagihkan pada fakir miskin. Sampai je dia dekat rumah, dia berkata dengan isteri dia, tolong aku, ada benda malang berlaku pada kita. Dia balik-balik je dari Madinah, ada benda malang berlaku pada kita. Ada musibah menimpa pada kita. Maka isteri dia kata, wahai suamiku, apakah musibah yang menimpa? Adakah Amirul Mukminin telah wafat? Pada mereka kalau pemimpin wafat ni bala lah. Kenapa? Musibah lah. Kenapa? Dia pemimpin yang baik, yang sangat disenangi oleh rakyat dia. Umar Khattab ni orang soleh, ahli syurga. Isteri dia kata, apa musibah yang menimpa pada kita? Adakah Amirul Mukminin telah wafat? Tidak. Aku membawa pulang banyak harta. Tolong aku sekarang. Tolong aku, agihkan pada mereka yang memerlukan. Pada mereka memegang amanah, memegang harta ni benda yang sangat membimbangkan. Bukan dia ambil kesempatan. Tu nak kena faham. Bagaimana orang soleh dulu berwatak. Bagaimana orang soleh dulu berperangai. Bagaimana orang soleh mengurus kepahaman daripada agama. Dia rasa bimbang. Kenapa ni? Kita sedang mengalami musibah yang besar, dia kata dengan rumah dia, isteri dia. Nombor 3 apa? Wa iza asabahu syai' qalil minad din.
Apa dia? Apabila ia mendapat sedikit kenikmatan daripada urusan dunia. Qalilum minaddin. Qalil ni sedikit. Qalilum minaddin. Minaddin. Autanama ala autanama zalika wa yamla. Dia kata. Dia memandangnya sebagai keuntungan yang besar. Minaddin utama zalik. Dia memandangnya dengan apa? Dengan seperti benda yang besar. Dia dapat duduk belajar. Kenikmatan urusan agama. Maknanya dia dapat nikmat urusan agama lah. Dapat belajar, dapat sembahyang sunat ke, dapat melakukan fardu dengan baik. Dia dapat buat kebajikan, dia dapat sedekah. Pada dia ni nikmat yang besar. Dia dapat mengaji, dia dapat buka rakaman pengajian, dia dapat faham lagi, dia dapat amal, dia tersentuh hati dia dengan benda-benda gini. Pada dia ni satu nikmat yang besar. Pada dia. Apa ni? Muttaqin, orang-orang yang takwa. Dia memandangnya sebagai keuntungan yang besar. Itu nombor apa? Itu nombor 4. Wayamla'u batnahu minal halal. Tidak nombor 4, tadi nombor 3. Tidak memenuhi perutnya dengan sesuatu yang halal. Wayamla'u batnahu minal halal khaufan. Lantaran takut, takut. Ayyukhalitahu haram. Takut akan bercampur dengan sesuatu yang haram. Ni orang yang takwa ni, dia jaga makan lah. Dia bimbang lah. Dia cukup berhati-hati. Benda haram, benda syubhat, yang tak syubhat ni maknanya tak yakin halal ke haram. Dia hati dia bergerak halal ke haram ni. Dia tinggalkan terus. Itu nama apa? Syubhat. Kenapa? Inilah sifat orang muttaqin. Dia tak penuhkan perut dengan benda haram. Dia penuhkan perut dengan benda halal. Dia masukkan perut dengan benda halal. Itu ciri orang muttaqin. Jadi satu, dia tak bergaul kecuali orang yang boleh bagi agama dia, melihara kemaluan dia dan melalui ucapan dia. Nombor 2, dia dapat satu yang besar kesenangan dunia, dia anggap musibah. Nombor 3, dia dapat sedikit daripada nikmat urusan agama, dia anggap keuntungan yang besar. Nombor 4. Nombor 3. Nombor 4, dia tak penuhi perutnya dengan satu tidak memenuhi perutnya dengan satu yang halal. Maknanya apa? Maknanya dia tak makan halal benda banyak-banyak, tak makan banyak. Kenapa? Dia bimbang, takut bercampur dengan satu yang haram. Macam guru-guru cakap lah. Banyak cakap, jangan banyak cakap. Dia kata, guru-guru pesan dulu. Jangan banyak cakap, nanti banyak silap. Bila banyak silap, nanti banyak dosa. Nanti banyak dosa, masuk neraka. Tu dia punya punca dia, banyak cakap. Sama macam ni, jangan banyak makan. Walaupun makanan tu halal, jangan makan banyak sangat. Kenapa? Bimbang dalam banyak-banyak nanti, ada probability, ada kemungkinan bercampur dengan benda haram. Tu yang dikatakan nombor 4 ni. Akhir sekali. Nombor 5. Wayaran nas kulluhum qad najau. Wayaran nafsahu qad halakat. Melihat orang lain bersih dari dosa. Wayaran nas kullahum qad najau. Qad najau wayarau nafsahu qad halakat. Dia tengok orang lain bersih dari dosa, sedangkan melihat diri dia, wayaran nafsah, melihat diri dia sendiri penuh dengan dosa. Orang muttaqin ni dia tak sibuk dengan orang lain. Dia sibuk diri dia. Dia nampak orang lain baik, tapi dia nampak diri dia yang jahat. Kenapa? Allah telah buka keaiban diri dia. Bila mana? Bila mana dia suka duduk pada ilmu manfaat. Sebab tu kalau dia tidak dapat melihat keaiban diri dia, ini satu benda yang sangat bahaya. Okey, itu tadi Uthman Al-Affan kata, inilah tanda orang takwa seperti yang dinukilkan dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi, Imam Nawawi Al-Bantani. Okey, jadi moga-moga kita dapat manfaatlah daripada faedah yang ke berapa tadi? Keempat yang diceritakan oleh Imam Hatim Al-Syam dalam kitab Ayyuhal Walad. Apabila guru tanya, kau belajar dengan aku 30 tahun, apa faedah kau dapat? Okey, insyaAllah nanti sambunglah sama ada di surau ke, online ke, tak kisahlah. Kita nak baca faedah yang kelima daripada 8 faedah apabila Imam Hatim Al-Syam ditanya oleh guru dia Syekh Baqi Al-Bakhi
apa faedah yang aku dapat apabila kau belajar padaku dengan aku daripada aku selama 30 tahun. Okey. Rasanya cukuplah untuk hari ini. Semoga rakaman ni dia dapat manfaat terutama untuk saya dan juga dengan kawan ada di surau An-Nur Bandar Puteri Puchong. Ambillah apa-apa kebaikan. Moga Allah beri kita kekuatan untuk faham dan beri kita kekuatan untuk amal dan beri kekuatan untuk ikhlas apa yang kita amalkan. Sekian. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun maaf pada segala kekurangan.